Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Faidatun, ini satu faedah. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat mari pengertian maksud dia selalu. Jadi matan hadis kita tak ambil lah. Sabda Nabi, sesiapa yang membaca selepas daripada sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat dia baca, dalam suasana kakinya masih berlipat secara tawarruk, gaya duduk masih kekal bagaimana dia baca tahiyat, tak paut sela lagi, tak buka lagi lipatan kaki itu, yakni pada bacanya sebelum lagi ia membuka lipatan itu, lipatan kaki. Lalu membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Fatihah 7, Qul huwallahu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Dalam suasana kaki berlipat di atas gaya baca tahiyat tadi. Dan selepas dari baca surah-surah yang tersebut 7 kali, lalu dia baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Ni wirid ni kalau belah negeri Kelantan dulu lah, sekarang tak tahu. Kalau pondok Pasir Tumbuh di amal di masjid sekolah pondok Pasir Tumbuh pas mai Jumaat. Dulu di masjid jajahan macam Pasir Putih, Macan, pernah kita pergi tu di amal pas sembahyang Jumaat. Dan juga Masjid Muhammadi Kota Baru dulu pun amal. Sekarang wallahu a'lamu bis-shawab. Boleh dikatakan sebilangan besar masjid-masjid yang terbesar di Kelantan diamalkan wirid ini selepas sembahyang Jumaat. Dia wirid dia itulah wirid lepas Jumaat tu lain. Bukan wa ilahukum ayat kursi subhanallah, boleh nak baca hak tu pun, tapi hak lebih aula lagi hak ni. Nescaya jawabnya manakala dia amalkan, dimulazamahkan dengan wirid tersebut, Allah ampuni akan dosanya. Tuhan ampunkan dosa tu. Sama ada dosa yang lama-lama, yang dah lepas, dan yang baru. Dan pahalanya sebanyak orang beriman dengan Allah dan juga dengan hari kiamat. Beriman kepada Allah, beriman hari kiamat. Ramai mana orang beriman, sebanyak itulah pahala dia. Dan ada pada riwayat yang lain, dipelihara oleh Allah Ta'ala akan agamanya, dunianya dan keluarganya. Dari amalan tersebut, Tuhan jaga agama dia, jaga dunia dia, dan jaga keluarga dia.
Kalau kita kata tu imam tak baca, tak apalah tu imam tu. Sebab wirid lepas jemaah ni tidak ditutup berjemaah, bersendirian aja. Dah orang lain cabut lagi, laptop bagi lain balik-balik, kita jangan dibalik lagi tak habis. Tu. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala. Sidi Abdul Wahab Sya'rani ni nama dianya Abdul Wahab bin Ahmad. Abdul Wahab bin Ahmad bin Syihabuddin bin Ali Asy-Sya'rani As-Sazili. Kalau di akhir dia tu dia taruh perkataan As-Sazili, berartinya tak asing lagi dia ni mengamal tarekat Saziliyah. Tarekat yang diasal oleh Abu Hasan As-Sazili. Ini tokoh Sapi ni, Abdul Wahab Sya'rani ni, tokoh Sapi, dan selaku ahli fatwa dalam bab fiqh, ahli fatwa Pak Muzahab. Dia ni bermazhab Syafi'i, dan hidupnya dalam suasana zuhud. Kalau kita tengok dari segi biodata dia ni, dia wafat pada tahun 973 Hijrah selaku murid bagi Syekh Ali Mursapi. Ali Mursapi antara orang yang dikeramah oleh Allah. Kenyataan tersebut lihat di dalam kitab Tahqiq Hidayatus Salikin. Kitab Tahqiq Hidayatus Salikin ada di situ. Ataupun tengok dalam Manaqib Syafi'iyah, himpunan tokoh-tokoh bermazhab fiqh dalam tokoh-tokoh fiqh dalam mazhab Syafi'i, ada di situ. Mengikut riwayat Syekh Abdul Wahab Sya'rani, di suatu ketika datang kelompok jin bertanya suatu masalah dengannya di dalam sebuah masjid. Maka lalu dia jawab soalan-soalan diaju oleh kumpulan jin tadi dengan menuliskan sebuah kitab Al-Hijab. Nak cakapnya tingginya makam orang yang kita nak baca apa yang dikatakan oleh dia ni, iaitu Syekh Abdul Wahab ni. Sehingga dia boleh teroka alam jin tu. Jadi kalau boleh mengajar, boleh memfatwakan masalah hukum kepada masyarakat jin, menepati seolah dia boleh meneroka alam rohani ni. Mama sekali. Manusia wali di sisi Allah ni, kadang-kadang dianugerah karamah oleh Tuhan, dia boleh meneroka alam rohani yang sebegitu. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala, sesiapa yang mengamal akan dua bait syair ini, bab syair ni dia panggil bait, satu bait, dua bait. Dia baca syair dua bait ini pada hari Jumaat, elok lepas sembahyang Jumaat. Nascaya mati ia atas Islam, walaupun kata-kata ni tidak ada sandaran pada mana-mana hadis, tetapi kita nilai di segi mereka yang berkata ni bukan sebagian orang. Sebab orang ni kadang-kadang dia nak kata sesuatu setelah diilhamkan oleh Allah, maka ilham ni boleh terima pakai selain daripada wahyu Tuhan. Sabda Nabi tak kurang juganya hebatnya ilham. Orang ni orang sampai di peringkat
diilham oleh Allah, menguasai faham ilmu agama secara laduni, secara mukasyafah, secara asrar. Apa syairnya? Inilah syairnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi. Akhir kalimah syair tu kena hidupkan. Tak ada baca syair dia macam tu. Fa innaka ghafirun zambil azimi, kena ada hidup. Tak boleh baca fa innaka ghafirun zambil azim. Bagaimana kata Tok Guru zaman kita mengaji lah, tak tahulah. Tapi sekarang banyak dia pakai mati akhir kelima. Kita kena ikut kaedah lah. Banyak mana baca? Sekurang-kurangnya bacalah 5 kali. Lagi banyak lagi bagus. Setidak-tidak 5 kali tahu dibaca. Ada seorang Tok Guru, ni pernah dengar lah, dia datang awal-awal masjid, inilah dia baca, belum jemaah lagi. Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Kita duduk sebelah dia, duduk dengar. Oh, orang tua ni baca ni dek. Dia suruh baca lagi jemaah. Tidak semesti lepas sembahyang jemaah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesiapa membaca doa ini selepas sembahyang Jumaat. Hak ni lepas Jumaat ni. Dia doa-doa Jumaat ni elok kita amal hak yang disuruh dia tetap oleh ulama-ulama, oleh para sahabat. Daripada kita nak pakai ikut sedak kita, ada sandaran. Dia Mas'ud, Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi. Dia kata oleh Ibnu Mas'ud, sesiapa membaca doa ini selepas sembahyang Jumaat, nascaya dilapangkan atasnya rezeki di luar, pintu-pintu rezeki dibuka. Tidak kata tutup kemah, buka lah agenda-agenda yang selayak dianugerah rezeki oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Wadud, aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Bacalah setidak-tidak 3 kali lepas sembahyang Jumaat. Lepas baca 7 surah tadi. Inilah doanya. Lepas tu nak sambung doa lain lagi, sambunglah. Kata Abu Talib Al-Makki, ni tokoh Sufi ni, Abu Talib Al-Makki, sunat dia baca selain daripadanya akan bacaan ini 4 kali. Elok selepas baca tu, baca ni pula 4 kali. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. 4 kali baca. Kata Syekh Sargawi, Syekh Sargawi ulama besar, antara pensyarah Universiti Azhar zaman dulu ni, Sargawi. Satu masa tu ada gambar dia ni keluar dalam akhbar ni. Gambar Syekh Sargawi. Nak cari payah ni orang lama gini. Kata Syekh Sargawi rahimahullah ta'ala,
Bacaan tersebut disabitkan oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Khatib Syarbini. Kata Ibn Hajar elok dibaca. Dia menyeka kata Syekh Khatib Syarbini. Jadi kalau ulama muktabar mengketengahkan, ulama muktabar mengketengahkan, tak sepatutlah kita ni tak akur di bawah ketetapan dia. Kata Syekh ni bahawa bacaan itu disabit pada hadis yang sahih dan lagi ya dia habis. Bacaan-bacaan itu dikata disabit pada hadis sahih, kata Syekh ni. Dan lagi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Sesiapa membaca doa ini, buang satu. Jadi terulang. Sesiapa yang membaca doa ini pada hari Jumaat sebanyak 70 kali. Mana doa ni tak nyata lagi. Bawah ni doa dia. Ni bilik lepas Jumaat ni. Lepas sembahyang Jumaat tak sepatut cabut lagi. Orang lari tu ada dua sebab. Sebab pertama tak tahu apa nak dibaca. Sebab yang kedua takdir dia tahu pasal jenis malah. Jadi orang dengan ada mempunyai dua sebab ni tak sepatut kita jadi contoh, jadi ikutan. Kita lock ke dia nak macam mana tu, nak habuan dia setakat tu. Ilmu malah jangan ditiru, ilmu jahil jangan diikut. Dua-dua cara tu tak boleh jadi panduan. Cara orang malah, cara orang tak tahu. Jadi majoriti kita hari ni lepas Jumaat tu wirid lebih kurang sembahyang sunat ba'diyah balik. Sebab apa gitu? Mungkin tak tahu. Ada wirid panjang lebar sepatut dibaca selepas Jumaat. Kalau tak kena dia tahu dia tak buat juga, ini orang malah. Jadi orang dua sifat ni tak boleh ikut. Tidak mendatang keuntungan bagi kita kalau kita ikut. Dia nak balik. Tinggal tiang dengan kita tak apalah. Aku mana? Betullah elok sebelum ke Jumaat tu kalau tak makan lagi, makanlah kenyang dulu. Kan hari tu hari gajah kita dalam seminggu. Kalau puasa nak musim tu musim panas, agak kita kena lama tengok, bawa lah air mineral. Air kotak kan mineral kan tak tepi jadah kita tu. Tak kalah siap masjid habis Jumaat nak kunci dalam masjid. Biasa dia kuncinya waktu malam. Tengah hari tak kunci. Tak. Lepas tu kita kata saya ni nak duduk lama sikit lepas Jumaat ni. Kalau duduk di tengah-tengah ni, nanti disepak oleh orang ni pula lah nah. Sebab orang dah bergegah pakat nak balik. Cari agak sudut-sudut yang tidak terganggu, tepi tiang ke, tepi dinding ke. Kuranglah gangguan sikit. Dan lagi diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesiapa membaca doa ini pada hari Jumaat sebanyak 70 kali. Tiada lalu dua Jumaat atasnya dikaya oleh Allah. Pendek kata, jarak dari satu Jumaat ke satu Jumaat itu tidak sulit lah. Dalam sehari tu nak makan lah sesuap pagi, sesuap petang tu. Tidaklah kata duk fikir dalam masalah keuangan ni banyak bergaru tempat tak gatal daripada tempat yang gatal lah nah. Itu masalah tinggi dah tu. Nak zaman Covid ni. Zaman banyak kena koci. Dan juga kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
Mawazaba, makna wazaba tu mengekal. Hazad du'ai aghna'ullahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kata Imam Ghazali rahimahullah. Yakni sesiapa yang mengekal doa ini, kata Imam Ghazali, nescaya dikaya oleh Allah Ta'ala akan rezekinya daripada tiada terkira. Makna tiada terkira tu tak terduga. Tak terduga, terbuka jalan untuk kedatangan rezeki itu. Tidak kata tertutup, cakap dah fikir tak nampak ruangan dah. Itulah kita orang Islam ni, ikhtiar kita ni lebih luas daripada orang kafir pada setiap segi lah. Orang kafir, orang fasik, ikhtiar dia ni sempit sangat. Kita kata penyakit COVID bagaimana dilanda oleh masyarakat umum kita hari ni. Ikhtiar orang kafir dengan orang fasik, dia nampak satu pihak saja. Pihak mengamalkan SOP. Dengan penjarakan, dengan memakai mask, dengan cuci tangan lagi tu gini, dengan macam-macam lah. Sekadar tu je lah, tak lebih pada tu. Ada pun kita orang Islam, lebih-lebih lagi kita beriman kepada Allah, usaha ikhtiar kita dalam bab tu lebih luas. SOP juga. Tapi kita berdoa dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan, menaruhkan sebesar pengharapan kepada Tuhan. Serta kita yakin dari hal perkara itu adalah datang hakikatnya daripada Tuhan. Dia sebab itulah bagi kita tidak timbul masalah. Tidak masalah macam tidak ada dirasakan sesuatu yang meresahkan. Yang meresahkan kita, yang amat ngeri. Ada setengah orang tu kata, kita ni dekat sangat ke nak kiamat. Tidak resah sangat tu. Dia fikir pasal COVID melanda dunia hari ni, kata kita ni dekat nak kiamat dua kali. Terberat orang tu. Berat tu. Kata jauh lagi. Kalau kiamat dekat, ada matahari pun terbalik dah, dia naik daripada murid kepada musyrik. Sekarang masih betul lagi, masih normal lagi perjalanan matahari, mana masih jauh lagi. Cuma alamat-alamat kiamat yang bahasa surah, alamat kiamat kecil itu sudah wujud dah. Hak besar-besar tu tak ada lagi. Hak duduk dibahas dalam TV Hijrah lah, ustaz-ustaz duduk cerita pasal Imam Mahdi ke apa, jauh lagi. Tapi oleh sebab dia duk fikir masalah penyakit ni melanda dunia, penyakit ni boleh membawa maut. Harian mati kalau Malaysia naik akal belah kadang-kadang dah. Lalu duk fikir, padahal dengan pada ceritanya mati, duk mati katanya mati kerana penyakit COVID-19 ni. Rupa-rupa belum tu penyakit bertimbun dah. Kecil manis, lemah jatuh, darah tinggi, bawasir, gastrik, dah kali naik nama COVID-19. Lepas tu dia tinggal dengar pula cerita kata, polis sekian-sekian, polis sekian-sekian hari-hari, sekian ramai polis. Jadi nampaknya ramai yang polis daripada yang mati. Rupa-rupa yang mati hak penyakit kronik. Hak yang pulih tu hak tak ada penyakit kronik. Berartinya penyakit ni sekadar last hingga gitu. Orang tua-tua zaman dulu kata penyakit hawa. Hawa. Hak orang dah ada sakit dah kenalah berhati-hati. Orang yang belum ada sakit kena berhati-hati juga. Tapi masalah kebebasan dia tu luas sedikit daripada orang yang ada penyakit.
Penyakit-penyakit kena sama jaga. Orang sakit lebih lagi, hak tak sakit pun kena jaga. Tapi nak cakapnya, tidaklah sampai pada mereka tak boleh nak mikir jam dah kita. Dah jalan raya pun jam, otak kepala pun jam, nak cari rezeki pun jam habis. Lah kali terjun bangunan. Ini apa kena merima fikiran. Tidak, kita rahmat Tuhan tu luas. Kita kena taruh harapan hati kita seyakin-yakinnya pencipta penyakit ni pada Tuhan yang khaliqul alam, penjadi sekalian alam. Bermohonlah kita dengan Tuhan. Jangan semata-mata berikhtiar, berkeyakinan kepada SOP saja yang dapat mengatasi. Kalau kita berakaid kepada makhluk, SOP itu makhluk memberi bekas dapat menyelamatkan kita, bukan Tuhan menyelamat. Itu jadi syirik. Bagaimana semalam Mufti Kelantan bercakap, tengok dalam akhbar kau semua semalam. Kalau kita berkeyakinan kepada yang lain daripada Allah, kepada makhluk dapat menyelamatkan kita. Seperti orang perempuan pergi jumpa Tok Bomo siang. Ini tebik petua dia tebik bercakap tu pasal orang Kelantan. Pergi jumpa Tok Bomo siang, nak minta perjalanan suami tu betul, perjalanan dalam keluarga. Tu Mufti tu bercakap begitu. Jadi kita guna cakap Mufti tadi dalam perkara ni. Kalau kita berkeyakinan kepada yang lain berkuasa dapat menyelamatkan kita, SOP dapat menyelamatkan kita, bukan Allah Ta'ala. Kalau ikut nada cakap Mufti tadi, tak sedap dah lalu, tak sedap sangat lah. Jangan main-main. Kita orang Islam lain fikiran kita. Sebahagian daripada kita senada lah fikiran kita dengan orang kafir dan orang fasik. Sebahagian yang lain tidak senada. Kita ada pendirian kita tersendiri. Antara tidak senada dengan kafir, keyakinan kita kepada Allah. Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang berkuasa dapat mengangkatkan penyakit. Tetapi usaha ikhtiar kita tu adalah itulah kemampuan, keupayaan yang ada pada kita. Tetapi hati kita menaruh harapan kepada Allah. Jadi kalau kita sedar, kita ingat apa sesuatu berlaku di muka dunia, hakikatnya daripada Allah Ta'ala, itu dikatakan muraqabah. Kita kena muraqabah. Kalau tidak muraqabah, jadi mengelabah. Itu dah jadi mengelabah dah tu. Siapa kena koci sana, koci sini, saya makan pun tak boleh. Itu jadi mengelabah. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia fikir penyakit ni berjakit. Dia tak nampak rahmat Tuhan tu luas. Rahmatullah wasi'ah. Rahmat Tuhan tu luas. Kita di samping. Di samping tu kita mengharap. Kena ada sifat rajak, sifat harap, sifat tafwid, sifat menyerah. Ni kena ada sauh pula ni. Sebab tu dah kita orang Islam kena mengaji. Tauhid kena mengaji, fiqh kena belajar, tasawuf kena tahu. 3 respi ilmu tu kita gabung. Barulah padu, barulah jati kedudukan kita ni bersesuai dengan kehendak Islam. Kalau tidak terumat ambing. Tuhan uji sikit sudah. Semua cacing kena panah dah. Berselerok. Ini ujian Allah. Dah bagai-bagai dah macam. Tu cerita luar tu. Mana dia suruh bacanya? Berbalik pada tajuk kita, Sayyidina Anas kata kena baca 7 kali, disokong oleh Imam Ghazali tadi. 70 kali disokong oleh Imam Ghazali. Kalau dibaca 70 kali selepas sembahyang jemaah, direzeki oleh Allah Ta'ala tidak terkira. Iaitu, maka inilah doanya, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Kesimpulannya, kalau kita nak berwirid lepas jemaah, kena tulis suku. Kena susun. Bermula daripada Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali lagi kena luruk tu. Pada tu nak baca tu tengok surat lah. Walaupun pendek ketak pun, otak kita ni bukan boleh melekat. Tapi kalau sudah kebiasaan, ada harapan dia boleh melekat, dia boleh ingat.
Kena tu dia bawa kertas sekeping tak depan lepas sembahyang jemaah. Jangan hira ke orang lah, lantak ke lah orang tu macam mana. Orang pun tak marah kita pun tak kata apa ke dia. Dan juga kalau di musim-musim diuji bala oleh Tuhan sebegini, jangan lupa setidak-tidak lepas jemaah tu bacalah doa. Bacalah doa, bacalah amalan yang sepatut. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, tu kau bacalah. 100 hari kau 200 hari lagi comel. Salamun qaulan min rabbir rahim tu dia suruh baca 25 kali pagi, 25 kali petang. Kerana doa ni merupakan senjata elit bagi orang yang beriman. Bagaimana kata Nabi, la yaruddul qada'u illa du'a. Tiada dapat menolak qada Allah Ta'ala. Jadi penyakit COVID ni qada Tuhan, ketentuan Tuhan, itu qada Allah. Kecuali doa dapat menolak. Sehingga dikatakan doa tu bertolak-tolak dengan bala. Bala nak turun, doa tu tangkis. Begitulah keadaannya. Betapa elitnya doa. Bala turun, doa tu tangkis. Semua kita kata lah, negara di dalam peperangan tu dia ada peluru penangkis. Seolahnya begitu. Hari ni manusia dia bahasa canggihnya, hebatnya usaha dia tu. Dia tak nampak kekuasaan Tuhan. Dikala dia tak nampak kekuasaan Tuhan, kadang-kadang dia ke tengah. Di mana cara perubatan Islam? Perubatan Islam dapat mengatasi penyakit COVID dah. Betapa canggihnya cakap tu. Cakap tu cakap orang juhalat, orang jahil agama tu. Bersifat ego. Dalam Islam kita ni, Al-Quran tu sebahagian daripada jalan perubatan. Tuhan turun Al-Quran tu menjadi perubatan, sebahagian daripadanya. Maka boleh kita gunakan ayat-ayat yang tertentu bagi penyakit-penyakit tertentu. Itu bukti. Bukti ikhtiar yang mengangkatkan penyakit Allah, bukan ayat Quran. Yang dia percaya kepada perubatan moden tu, bukan perubatan secara moden dia berkuasa dapat mengangkatkan penyakit. Itu sebagai ikhtiar. Ini dia jadi rusak akidah. Kita ngaji agama, ngaji sekolah, duduk meja panas, cakap cerupa. Tak betul tu cakap tu. Walaupun dia mau duduk tempat tinggi sekalipun, sidak-sidak jatuh patah tekak. Antara lain lagi ikhtiar kita orang Islam. Nabi kata as-sadaqatu taraddul bala wa tutawwilul umrah. Bersedekahlah. Kerana sedekah itu taraddul bala, menolakkan bala. Boleh kita kosak dalam hati kita, niat dalam hati kita, aku sedekah ni, aku ajak orang makan minum ni agar Tuhan tolakkan bala yang sedang turun sekarang, agar dijauh oleh Tuhan sekurang-kurangnya pada diri aku, diri keluarga aku, diri sahabat anda aku, ya, ke atas sekalian umat manusia, utama sekali orang Islam. Boleh kita niat begitu. Dengan sedekah tu, selain daripada doa. Nak cakapnya fikiran kita orang Islam, ada sebahagian tempat berbeza dengan gaya berfikir orang kafir, dan berbeza berfikir dengan orang fasik. Orang kafir dia tak boleh fikir benda ni. Kalau dia buat pun tak jadi, kalau dia fikir pun. Orang fasik semayang pun tak cukup. Minta doa lelah saja ialah. Macam mana Tuhan nak mengabulkan doa? Semayang pun tak cukup, orang 5 dia 2. Umpama kata orang intikaf betul, dia intikaf tak betul. Waktu tawilul umrah, dan memanjangkan umur. Sedekah tu. Tak? Sebab tu kalau hari Jumaat ni hari yang bersesuai, nak sedekah ke, nak berdoa ke, nak buat apa tu comel sangat dalam masa seminggu tu.
diperhebatkan amal kebajikan kita lebih daripada hari dan malam yang bukan Jumaat, kerana kita harap. Lepas tu kalau orang kata, oh rajin sedekah, tak sampai 60 malikil maut meluru ke tanah merah batu jual juga. Kita kena ihtimal, kita kena tanggung. Makna kata panjang tu dua hal, dua keadaan. Satu keadaan panjang sungguh, satu keadaan tidak panjang tetapi menepati. Semacam orang yang berumur panjang, nisbah pada berkebajikan pada masa hidupnya, semacamlah orang yang umur panjang. Sebab dalam Islam kita, tujuan kita nak memanjangkan umur, kita nak buat kebajikan. Bukan makna kata nak panjang umur nak tengok dunia. Tengok apa dunia? Ini nak tengok apa, nak umur panjang, mau cik timah. Boleh tengok cucu cicit lah. Mau cik timah tadi minta doa panjang umur, nak suruh jadi, suruh sempat tengok cucu cicit. Oh alah, anak cucu pun tak nak tengok muka orang tua kan. Tidak begitu pula siapa. Itulah. Dah tamat dah risalah kita. Risalah yang saya bagi nama risalah Jumaat, sampel saja. InsyaAllah kita akan taik, kita akan jadi satu risalah, dan kita akan sebarlah di mana-mana tempat yang mudah bagi saya buat sebaran. Habis risalah ni, hari ni baru siap satu risalah soal jawab dalam bab taharah, dalam bab suci. Itu pun kita kena faham juga. Soal jawab, berbentuk soal jawab. Sebagai contohnya, apa hukum makan binatang belangkas? Sebab hari ni ada makan belangkas, ada restoran yang belangkas. Kita sejak daripada zaman ngaji pondok lagi kata tu tak boleh makan binatang kaki banyak naik dari laut tu, rupanya belangkas. Belangkas ni dia boleh hidup lama ni. Kita tengok tempat di pasar orang jual tu, dia letak meletak tu kaki duk ngongak. Tak boleh makan. Di mana tek rojokkan dia katakan tak boleh. Tengok dalam kitab Sabila Muhtadi karangan Syekh Arsa Al-Banjari, ulama Banjar Kalimantan, dalam bab pemakanan. Diharam makan belangkas. Lain manusia kena makan. Begitu juga soalan kita dalam tu, boleh ke tidak makan ketam nipah. Ketam nipah yang India ada jual tepi jalan, ya, yang lazim orang buat ubat penyakit demam malaria. Ketam nipah dia berdaging banyak, besar, tapi galiknya dia tambak dengan tali kilas siku. Dia bergari semua orang kena takak orang masuk pecah rumah. Kalau tak garinya merapak tuan dia jual ketam pergi sepik dengan sepik dia. Ketam ni dia boleh hidup dua alam ni kan. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, masuk orang panggil Tok Selehor, bagi pendapat dia tak boleh makan. Bagaimana kata murid Tok Selehor? Zaman saya mengaji dengan anak murid Tok Selehor, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Pondok Gaah Pasir Putih. Dia kata, Tok Guru aku kata, Tok Selehor kata, tak boleh makan ketam ni. Tapi boleh degil manusia kita duk makan sampai kali ni dah. Dia kata apa? Ni daging banyak. Oh, nak kira banyak daging. Kambing dengan babi banyak daging babi. Ini tak kira. Itulah dia. Mudah-mudahan kita ambil tahu juga. Ambil tahu. Mudah-mudahan terhindar kita daripada makan minum, dari perkara-perkara yang tak sepatut dimakan, diminum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Malam besok kita akan kembali semula pada kitab pedoman sembahyang Jumaat. Baru separuh jalan kitab tu. Kita akan sambung balik semula. Pedoman sembahyang Jumaat karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, Pondok Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Ya, pengarang kitab tu. Ayah kepada Allah Yarham Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil sa'adah wa la takhtim alina ya Allah bisu'is saqawah. Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah.